Begitulah dengan Rasulullah. Bila Rasulullah ni menceritakan kembali selepas selamat dalam perjalanan ni, apa tanggapan, apa respon daripada masyarakat pada waktu tu? Sekurang-kurangnya ada berapa? Ada 3 grup lahir. Pertama ialah kumpulan yang beriman dan kumpulan yang meyakini sepenuhnya. Dipimpin oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Malah dipersoalkan, dipertanyakan kepada Abu Bakar. Kamu percaya tak Muhammad cerita sekian-sekian? Kamu percaya tak Muhammad cerita macam ni, macam ni? Kalaulah Muhammad yang bercerita, kalaulah Muhammad yang mengkhabarkan, lebih daripada ni pun, aku pasti akan membenarkannya. Sebab itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq kerana membenarkan. Dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang kuat iman mereka. Percaya sepenuhnya. Yang kedua ialah yang totally menolak, totally menentang, totally tidak mempercayai. Golongan mana? Golongan yang sama sebelum peristiwa ni pun, golongan ni lah duk lawan Nabi pun. Hak tak percaya kat Nabi pun, ada tentang Nabi pun, diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Al-Walid, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Al-Walid bin Al-Mughirah, nama-nama besar. Tapi ada something special di sini. Bentuk penolakan mereka sebelum ni berbeza bila Rasulullah menceritakan kisah Isra' Mi'raj ni. Kita dapat lihat daripada paparan sejarah. Sebelum peristiwa ni berlangsung, dengan bahasa mudah, Nabi nak buka mulut saja. Cerita pasal Islam, dakwah pasal Islam, tabligh pasal Islam, mereka mengambil sikap tidak mahu mendengar dakwah Nabi. Seolah daun-daun telinga mereka ni, mereka tutup. Cerita saja pasal Islam, nak tarik saja pasal agama ni, pasal syariat ni, kami tak mau dengar. Kami tak mau dengar. Bahkan antara sikap mereka yang lain ialah cantas dan sailang. Dari sudut mana? Bila mana mereka melihat Rasulullah cuba menceritakan Islam ni pada individu lain. Mereka tengok Nabi Muhammad duk cerita Islam pada orang ni. Bila berlalu saja Nabi Muhammad, mereka pergi sailang, mereka pergi cantas. Tadi Muhammad jumpa kamu, dia cerita apa kat kamu? Oh, dia cerita Islam ni macam ni. Jangan percaya, jangan percaya. Tak payah percaya. Orang macam ni tak boleh buat ni, tak payah percaya. Dengar saja boleh. Dia pergi sailang. Tapi kali ini cukup berbeza. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab panggil orang ramai-ramai supaya pergi dengar cerita Nabi. Pelik ni. Sebelum ni dia sendiri tak mau dengar. Kalau ada orang cerita pun dia pergi cantas, dia pergi sailang. Pasal apa kali ni beria-ria sangat, seronok sangat nak suruh pergi dengar Muhammad nak cerita apa kat kita ni. Kenapa beria dan seronok sangat? Sebab ini satu advantage. Peluang mereka bahawa pertuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni akan jadi realistik. Antara tuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni, penipu, pendusta, pembohong, mental tak berapa betul, akan jadi realistik bila kamu dengar ni nanti yang dia nak cerita apa. Sebab dia nak cerita tu, Mekah ke Masjidil Aqsa, naik atas langit, sebab advantage tu. Jadi nak suruh orang hak tolak sama ni, memang padanlah kalau kita tuduh tak berapa betul, otak tak berapa ni, mental tak apa ni pun, iya dah. Nakkan benda tu. Tu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia duduk 50-50. Pasal apa yang jadi 50-50 ni? Sebab untuk menolak, dari sudut nak tolak, mereka hanya ada 50%. Kenapa? Sebab Muhammad yang mereka kenal sebelum ni tidak pernah bercakap bohong. Nak tolak, tapi hak kita kenal, Muhammad tak pernah cakap bohong dengan kita. Daripada dia kecil, daripada dia lahir sampailah dia dakwa dia ni jadi Nabi, dia jadi Rasul, dia tak pernah cakap bohong. Untuk kita tolak tu payah. Tak akan sama sekali seseorang akan merosakkan dia punya reputasi hanya kerana satu kisah ni dia nak rosakkan reputasi hak dia pegang selama ni. Kalaulah reputasi ni ada pada tuan-tuan,
Sekarang ni tuan-tuan umur 50. Dari kecil sampai umur 50, orang-orang di Masjid Khairiyah ni kenal tuan-tuan tak pernah cakap bohong. Mesti tuan-tuan nak jaga legasi, warisan dan reputasi tu. Tapi lama dah orang dah percaya kat aku ni 50 tahun. Malam ni aku nak buat cerita special sikit tapi cerita bohong lah. Dengan cerita ni menyebabkan orang tak percaya dah. Orang tuduh kita penipu dah. Kita nak buat tak benda tu? Sekali-kali kita tak akan buat. Walaupun satu penipuan sebab nak jaga benda tu. Dan benda yang sama juga tak logik pada Nabi. Lama dah Al-Amin, lama dah amanah, lama dah percaya hanya kerana cerita ni dia nak jatuhkan reputasi dia. Dari sudut kalau dia nak buat cerita bohong. No. Tapi untuk menerima pula. Nak tolak 50 sebab dia tak pernah cakap bohong. Tapi nak terima cerita dia lah pula wow sangat. Wow sangat. Wow sangat tu lagu mana? Pi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, balik malam tu juga. 2 hala tu. Satu hala balik. Tapi kalau tu pun okey lagi. Tapi yang masalahnya naik ke langit tu. Naik ke langit dan dia turun malam tu juga dan balik semula ke Mekah. Tak sampai pun waktu subuh. Itulah wow sangat ni. Walaupun dia tak bohong tapi nak terima pun payah juga ni. Itu yang jadi 50-50. Bahkan lebih jauh keluarnya kelompok yang iman tak berapa kuat. Sehingga mereka ni jadi murtad. Tuan-tuan, ini antara fitnah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku dalam sejarah. Sebahagian daripada umat Islam dah pada masa tu. Tapi kerana iman mereka tak kuat, masih lagi nipis dan goyah, akhirnya mereka dimurtad. Dan kalau kita perhatikan, 3 golongan ni bukan settle pada zaman Nabi. Tapi dia bawa lagi benda yang sama sampai zaman kita. Hak percaya keseluruhan. Semua kami percaya Isra' Mi'raj. Ada lagi kekal sampai hari ini. Hak tolak semua sekali pun, hak tentang semua sekali pun, tak masuk akal lah, tak logik lah, tak rasional lah, ada juga. Ada juga hak 50-50. Macam-macam lah pesen 50 tu. Hak jenis kalau setakat Isra' atas bumi saja kami boleh terima lagi. Tapi kalau Mi'raj, tak boleh lah. Ada pula jenis lagu tu. Dia macam-macam pesen lah, hak nombor 3 tu. Ada kalau jenis kami dapat bukti, terbukti setelah dianalisis, diuji, kaji, observation, baru kamu terima. Selagi tak dapat dibuktikan, maksudnya kami duduk tengah-tengah. Ada juga style lagu tu. Dia nak bukti dari sudut saintifik pula. Mana nak masuk saintifik dengan mukjizat. Mukjizat akan melampaui saintifik. Dia tak boleh nak tembus. Dia tak boleh nak terobos pun. Okey. Baik. Sekarang ni, yang memperjalankan ialah Allah. Asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Allah tukar kata ganti bagi Nabi Muhammad dengan menggunakan lafaz hamba. Allah tak sebut dalam ayat ni level dan kedudukan Nabi. Asra bi rasulihi, tidak. Asra bi nabiyihi, tidak. Bahkan kata nama diri Nabi Muhammad pun, Asra bi Muhammadin pun tidak. Tapi Allah menggunakan Asra bi abdihi. Sama dalam Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi juga. Stigma, skeptik, penggunaan lafaz hamba di sisi kita, bila sebut hamba tu kita nampak benda tu remeh. Bila sebut hamba kita nampak aib. Bila sebut hamba kita nampak rendah. Kerana stigma dan skeptik hamba ni ialah seseorang yang dipunyai, seseorang yang dimiliki, ada tuan dia, ada majikan dia, boleh diperintah sesuka hati, boleh dipergunakan sesuka hati. Tu skeptik hamba duduk dalam kepala kita. Tapi Allah nak bagi tahu di sini, selepas kedudukan dia yang paling tinggi sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, martabat kita keseluruhan makhluknya adalah hamba. Ingat, hamba di sisi Allah adalah kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang special.
Yang membezakan kita cuma nama, yang membezakan kita cuma jawatan, yang membezakan kita cuma gelaran. Atas dunia ni, kita diberi nama macam-macam. Tapi hakikatnya status kita semua hamba Allah. Nama apa pun hamba Allah. Gelaran, Datuk, YB, Tan Sri, Perdana Menteri, Presiden. Hakikatnya semua hamba Allah. Gaji, 1 juta sebulan, 10,000 sebulan, 100,000 sebulan. Tak ada gaji apa gaji, tetap semua hamba Allah. Kurus, gemuk, hamba Allah. Tinggi, rendah, hamba Allah. Putih, hitam, hamba Allah. Tak ada kecuali. Baik. Kenapa ditekankan penggunaan kalimah hamba? Kerana untuk mencapai taraf kehambaan yang hakiki, iaitu yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah, adalah tugas yang amat sukar dan sulit. Umum ya, kita hamba Allah. Tapi nak klasifikasikan secara sebenar, kita memperhambakan diri kepada Allah, tu susah. Sebab rata-rata manusia yang hidup pada hari ini jadi hamba kepada 3 ataupun triple ni. Hak ramai. Pertama ialah hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, hamba kepada iblis setan. Yang ketiga, hamba kepada harta dan hawa nafsu dia. Hak ni paling ramai. Tapi nak cari hamba yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah dalam erti kata yang sebenar, sulit, susah dan sukar. Hak ramai hak saya sebut tadi. Hawa nafsu duduk depan, harta duduk depan, wanita duduk depan, iblis setan duduk depan, sesama manusia duduk depan. Fahami secara tersirat akan makna kehambaan ini. Lailan. Tadi bila sebut asra, berjalan malam, dalam konteks timing dah, jalan malam. Padahal stop dah, cukup dah. Tiba-tiba mari lagi kalimah lailan, malam. Untuk apa lagi? Mari kalimah lailan. Asra tu berjalan malam dah. Ini malam pula. Sebab kalau tak ada datang kalimah lailan ni, mungkin kita boleh ingatkan macam ni. Bila sebut asra berjalan malam, satu malam penuh ke? Satu malam suntuk ke? Banyak malam daripada siang ke? Macam-macam boleh diperbahaskan. Tapi bila datang lailan, menunjukkan hanya sebahagian malam saja. Bukan satu malam panjang, bukan satu malam yang penuh. Sikit saja. Daripada apa? Informasi Al-Quran menceritakan apa? Makan. Aspek makan. Bukan makan ni. Makan bahasa Arab tu maksudnya tempat. Minal Masjidil Haram. Tempat bermula Masjidil Haram. Lokasi dia bumi Mekah. Ilal Masjidil Aqsa. Tempat sasaran, tempat mendarat, tempat destinasi terakhir Masjidil Aqsa di mana? Di bumi Baitul Maqdis, di Palestin, di Jerusalem, atau disebut dulu dengan nama Ilya. Okey. Sekarang disebutkan tempat. Bila sebut tempat, dua-duanya merujuk adalah tempat yang istimewa, tempat yang suci, tempat yang penting bagi umat Islam. Tempat yang bermula tu adalah tempat apa? Tempat bermula tu ialah tempat kiblat bagi umat Islam. Tempat sasaran adalah kiblat sebelumnya. Dan ni adalah peristiwa Isra' belum hijrah. Maksudnya belum berlaku peralihan kiblat. Walaupun bermula di Baitullahil Haram di Mekah, tapi kiblat solat pada masa tu masih lagi berpaksi dan kiblat pada Masjidil Aqsa. Nanti hijrah ke Madinah 17 bulan lepas tu baru tukar kiblat. Ni nak menunjukkan dengan batang tubuh Rasulullah untuk memadukan, mempersatukan kembali dua kiblat yang besar dan penting bagi umat Islam ni. Kalau dahulu adanya nabi-nabi sebelumnya, siapa yang pernah ada di bumi Palestin? Nabi Ibrahim alaihi salam, anaknya Nabi Ishaq alaihi salam, cucunya Nabi Yaqub alaihi salam, cicitnya Nabi Yusuf alaihi salam sebelum berhijrah ke bumi Mesir. Kemudian masuk pula
Nabi-Nabi selepasnya. Nabi Musa tak dan masuk. Nabi Harun tak dan masuk. Tak apalah Nabi Yusha bawa masuk. Lepas tu banyak Nabi-Nabi berada di sini. Yang dominasi belah Masjidil Haram ialah anak keturunannya belah Bani Ismail. Yang dominasi belah Masjidil Aqsa banyak Bani Israel. Tapi Rasulullah ni sebab Nabi dan Rasul yang terakhir, dia nak memadukan dan menyatukan kembali dua tempat yang istimewa. Baik, secara umum, berapakah jarak di antara keduanya? Kita pun tak tahu jarak, kita bukan juru ukur. Kita ambil panduan daripada orang hak ukur lah. Bukalah jurnal, bukalah artikel, bukalah bahan bacaan. Paling koman tu, maksud koman tu, hak paling pendek, jarak yang dicapai 1250 km. Ada kata 1350, ada kata 1500. 1250, 1350, 1500. Kita ambil hak paling panjang lah, 1500. Sebab bab mengukur ni siapa yang ukur? Manusia. Bila manusia biasalah. Kawan ni ukur, teweng kau ni. Kawan ni ukur, teweng kau ni. Ni lebih sikit, ni kurang sikit. Jadi berpada-pada lah. Kita ambil 1500. Jadi jarak 1500 km antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni, kalaulah kenderaan pada zaman Rasulullah, zaman dulu-dulu, yang dominan nak berjalan jauh ni sama ada unta ataupun kuda. Dan jarak kebiasaan yang pernah mereka lalu dan tempuh, satu hala mengambil masa sebulan. Paling lambat sebulan 10 hari. Rasulullah pi tak balik ke? Balik. Maksudnya kena 2 hala. Maknanya kena pi sebulan, balik sebulan. Kalau paling lambat, sebulan 10 hari, balik 2 bulan 20 hari. Tu bahagian bawah saja. Ni, macam mana pula? Hak naik ke langit nak turun lagi. Balik malam tu juga. Sebab tu yang jadi tak berapa nak beriman, tak berapa nak percaya ni. Baik. Rasulullah pi naik apa? Naik satu jenis binatang tunggangan. Kenderaan yang bawa Nabi tu nama dia Buraq. Itu kita tak mau cerita panjang lah. Itu 40 kali dengar dah. Buraq yang bawa Nabi. Sifat Buraq ni ialah binatang daripada teknologi langit. Binatang dari syurga. Dari unsur cahaya. Jibril yang teman Nabi, malaikat unsur cahaya. Walaupun kita faham unsur cahaya pada Jibril mungkin lagi hebat daripada unsur cahaya pada Buraq. Semua tu ada unsur cahaya, tapi tingkatan unsur cahaya tu pasti tak sama. Kita ambil level yang paling rendah. Bila berbicara mengenai konteks cahaya kita ni. Baik. Cahaya ni, apa kelajuan dia? 1 detik, 1 saat, berapa kelajuan cahaya boleh pergi? 1 saat saja, 1 second, berapa kilometer? Berapa ratus ribu kilometer cahaya boleh pergi? Berapa? 300,000. Dia bukan 300,000, adalah 299 berapa-berapa tu. Tapi kita genapkan 300,000, tuan-tuan. Bayangkan. Kelajuan cahaya 1 second, 1 saat, 1 detik, dia dah boleh sampai 300,000. Ambil 1 detik saja 300,000 ni, kalau letak di Masjidil Haram, pi ke Masjidil Aqsa, berapa kali jadi macam ni? Nak cukupkan 300,000. Kita hanya 1,500. 1,500 nak bagi cukup 300,000. Agak-agak ting 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 ting. Berapa kali? 300,000 tu kena bagi 1,500, tengok berapa kali. Dia punya hala. Tu baru 1 second. Tu baru 1 second. Dah boleh berapa kali dah. Jadi pelik ke tak? Pelik ke tak? Kalau nak balik malam tu juga, tak boleh. Contoh, jarak antara bumi kita dengan bulan. Bumi dengan bulan 350,000 kilometer. Lebih 50,000 saja. Jadi cahaya bulan nak sampai ke bumi hanya perlu 1 second. 1 second 300,000. Kita nak 50,000. Maknanya second yang kedua tu kena belah lagi.
Sebab 300,000 tu kita nak 50. Belah berapa kali belah lagi. Ambil sikit hak yang kedua second tu, masuk dalam ni. Maksudnya dah sampai. Matahari nak sampai ke bumi berapa minit? 8 minit. Maksudnya pancaran cahaya matahari yang paling awal kita terima pada setiap pagi, sebenarnya mereka sudah bergerak 8 minit yang lalu. Mereka dah pancar 8 minit yang lalu. Zoom, laju ni. Tak sampai lagi. Hak pertama kita terima, hak kita hadap tu minit ke 8. Nak abang jauh. Dalam jauh tu laju tu. 1 saat 300, 2 saat 600, 3 saat 900, 8 minit baru sampai. Jauhnya. Sebab cahaya ni ada 2 sifat. Satu disebut visible, satu disebut invisible. Visible yang macam mana? Visible yang macam ni lah. Cahaya matahari yang kita boleh nampak, kita boleh tengok. Cahaya lampu kita pasang malam. Cahaya lampu Kalimatan, cahaya lampu telefon, cahaya lampu suluh. Dia ada sumber yang kita sebut cahaya hidup. Visible light. Kalau invisible light, dia panggil cahaya mati. Contoh macam microwave, radio wave, x-ray, gamma ray, infrared, ultraviolet. Itu jenis-jenis dia panggil cahaya mati, invisible light. Lepas tu masing-masing ada level dan tingkatan tu. Dia tak sama. Hak ni lagi kuat, hak ni lagi power. Sebab tu saya perbandingkan tadi, cahaya daripada unsur Buraq mesti tak sama daripada unsur Jibril. Walaupun dua-dua tu ada unsur demikian. Cuma yang jadi perbahasan ialah, kalau kita meletakkan macam ni. Contoh, sebenarnya yang membezakan, apa dia? Perjalanan ni. Kenderaan yang bawa Nabi. Kalaulah malam tu sungguh-sungguh Nabi naik kuda, naik unta, sampai ke tak esok? Memang tak akan sampai. Tapi yang jadi perbezaan tu ialah kenderaan yang bawa Nabi. Dia bukan naik unta, dia bukan naik kuda. Buraq yang bawa dia. Analisis dan observation ringkas kita boleh buat. Contoh, kita ambil persamaan masa. Just 30 minit, setengah jam. 30 minit saja. Bayangkan, saya minta tuan-tuan berjalan kaki. Berjalan kaki 30 minit. Berapa kilometer mampu capai? Anggar saja. Kita bukannya nak betul-betul. Anggar. Setengah jam jalan, 2 kilometer. Abang tu kata, jalan kaki 30 minit, 2 kilometer. Kemudian saya suruh, sama juga, 30 minit, lari pula. Berlari. Kita double lah. 4 kilometer. Sampai di kilometer yang keempat, saya bagi motor EX5 baru. Minyak penuh, tangki penuh, kunci free. Kita pun meter EX5 berapa? Meter paling tinggi dia berapa? 1.4. 1.2, 1.4. 1.2, 1.4, 30 minit. Agak-agak berapa puluh kilo boleh capai? Letak je. 10, sikit sangat. 1.2, 1.4 ni takkan 10 kilo je. 70, okey. 70. Habis kilometer ke 70, saya sediakan BMW 7 Series. Minyak penuh, kunci siap. Naik saja highway, kesas ke mana ke, Togombak ke, 24, 26, 24, 26, 24, 26. Berapa ratus kilo agak-agak? Setengah jam. Mungkin beratus-ratus lah, 100 ke 120 lebih lagi. Bila sampai betul-betul depan airport, saya bagi tiket free, tiket percuma, naik flight. Boeing 747-400. Lapis 2 tu. Kapal terbang pun mula zoom 30 minit. Agak-agak berapa ratus kilo boleh pergi. Kapal terbang 30 minit. Jauh lagi. Mungkin 200-300 kilo. Kemudian mendarat di mana? Di Changi Airport, Singapura. Tukar pula. Concorde. Bukan kata terbang biasa. Concorde. Concorde tak boleh nak mendarat tempat kita. Changi boleh. Naik Concorde. Pastinya berbeza dan lebih laju daripada Boeing tadi. 30 minit. Sampai di
Pulau Daegu Garcia. Nak kata MH370 itu. Kebetulan lah. Dah 30 minit dia kata, sini ya 30 minit. Kita turun sini. Turun sini, dah pengkalan Amerika kan. Pinjamlah FA-18 Hornet sekejap. Jet pejuang dia hak baru tu, tak kira lah Mirage ke Typhoon ke, ikut tuan-tuan. Serung setengah jam pula dengan FA-18. Lagi laju tak? Lagi laju. Sampai di depan pintu pagar NASA. Bagi pula tiket free. Okey, hang nak naik ke bulan, nak try. Okey, naik ke bulan. 30 minit juga. Agak-agak tak tahu ke mana lah. Bahasa mudah, tak tahu ke mana. Jadi dia punya rumusan ialah cepat atau lambat, laju atau perlahan, yang membezakan masa dan jarak ialah kenderaan yang bawa kita. Kenderaan ni bawa 10 kilo, masa sama. Kenderaan ni bawa 300 kilo. Kenderaan ni bawa 1000 kilo. Kenderaan ni bawa 10,000 kilo. Jadi yang membezakan jarak, kecepatan atau lambat tu kenderaan yang bawa kita. Jadi yang bawa Nabi ialah buraq. Yang kita buat tadi perbandingan cahaya apa? Cahaya hak bumi 1 saat 300. Hak buraq sendiri wallahu alam. Hak Jibril sendiri wallahu alam. Tapi Allah tunjukkan satu contoh yang mudah. Buka surah Al-Ma'arij. Dalam Quran ada surah Al-Ma'arij. Ma'arij ni jamak. Sebenarnya dia punya singular tu ialah apa? Mi'raj dah lah. Kalau satu kita sebut Mi'raj. Kalau jamak kita sebut Ma'arij. Kan ada satu surah. Nama Ma'arij ayat nombor 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik Mi'raj para malaikat dan roh merujuk malaikat Jibril kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari. Mereka Mi'raj satu hari yang qadar dia sama dengan 50,000 sanah, 50,000 tahun. Masa kita, waktu kita. Depa naik perumpamaan satu hari depa tu kalau kita nak buat juga dengan kuasa, dengan lingkungan kita, sekitaran kita, kena ambil masa 50,000 tahun.